Dan Assalamualaikum, salam kripto. Market hari ini sangat positif dan menjelang bulan April banyak news-news bullish. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, kita nak bincangkan apakah outlook ataupun perkara-perkara yang dijangka akan berlaku pada bulan April dan bagaimana market akan react. Dan juga saya nak share beberapa strategi altcoin yang saya akan fokuskan pada bulan ini. Sebab apa? Bulan ini kemungkinan naratif dia dah berubah daripada bulan Mac. So April mungkin naratif lain pula yang akan mainkan peranan. Jadi sebelum itu, yang belum like, komen dan share, mohon lakukan demikian. Sebab lepas ni kita ada beberapa jenis video-video yang kita nak launch. Dan juga saya akan ada partnership yang saya akan umumkan dengan tuan-tuan puan-puan dalam masa yang terdekat. Partnership ni adalah dengan satu exchange, antara exchange yang terbesar di dunia. Okey, dan oleh sebab ada partnership ni, nanti kita boleh buat video-video tutorial, sebab ini adalah kolaborasi saya dengan exchange tu. Jadi saya akan bawakan video-video tutorial untuk tuan-tuan puan-puan lah. Dan jangan lupa, macam yang saya katakan, kita tunggu untuk dapatkan 10,000 subscriber. Dapat 10,000 subscriber, saya akan buat satu giveaway contest untuk tuan-tuan puan-puan. Sebab dah lama dah tuan-tuan puan-puan follow saya, dan saya rasa bila dah 10k tu memang dah tiba masuk untuk saya buat giveaway. Okay, so itu adalah on the iklan side lah. Sekarang ni kita start on our analysis on the cryptocurrency punya market. So macam mana market cryptocurrency hari ni? Awal pula pergi dekat chart Bitcoin. Okay, kalau kita tengok dekat sini, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, semua ni tengah naik lah. Binance memang tengah lakukan kenaikan yang banyak, 12%. 12%. Cardano, Polkadot jatuh sikit. So more or less semua tengah naik lah. Theta sedang mengalami correction. Sebab macam kita tahu, dia dah buat banyak kenaikan dah. Lepas tu kejap, saya refresh kejap. Kita tengok who's the biggest gainer. Siapa dapat banyak? Holochain, Mask Network, Synthetix, Filecoin, BitTorrent, Binance Coin, Torchain. So dia ada batch baru ni, batch altcoin baru. Sementara menunggu Bitcoin untuk naik lagi. Jadi diorang tengah buat kenaikan lah, especially Holochain. So Holochain ni actually antara projek yang memang dah lama dah. So it's good yang diorang tengah buat banyak kenaikan lah. Market cap dia pun sekarang dah 3 billion. So maybe boleh buat satu video khas untuk Holochain pula lepas ni. So it's actually a good project juga, Holochain. So Filecoin tengah naik. Okey lah, banyak juga altcoin yang tengah buat kenaikan. Kita tengok siapa yang drop. Bitmax token. So ni exchange token Bitmax ni. Voyager token jatuh, Matic, Polygon jatuh sikit, VeChain pun jatuh sikit. Tapi in terms of kejatuhan, tak adalah serius sangat, tak teruk sangat pun. Cuma Bitmax je lah yang 14.9%, yang lain tak banyak efek. So tak ada isu lah. So overall actually kalau kita tengok market, dia dia tak adalah so bullish dan dia tak adalah so bearish. Dia bullish sikit je, sebab Bitcoin dengan Ethereum pun naik sikit je. So dia bullish sikit je lah, sebab most likely market memang tengah tunggu apakah next big move daripada Bitcoin. Itu adalah hakikat. Semua tengah wait and see juga. Ada yang tengah trade macam biasa, tapi kebanyakan tengah ambil wait and see approach. Okay, so kita tengok pula Bitcoin. Okay, Bitcoin ni pula apa cerita kan? Okay, so kalau kita tengok based on our last video, so there are few movement yang Bitcoin dah buat. So antaranya kalau kita tengok dekat sini, terdraw ni pula Fibonacci retracement. So
since last week, bila ada announcement yang Bitcoin option expiry nak berlaku kan, dia pun terus tunjukkan bullish signal. So dia pergi bawah ni, naik, lepas tu turun bawah lagi kan. Ini yang waktu yang nak expired ni, dekat-dekat nak expired 26 Mac ni. Lepas tu dia naik balik, lepas tu dia turun sekejap. Dia turun sekejap macam semalam 2 hari lepas macam tu dia turun sekejap, menandakan inverted head and shoulder. Head and shoulder yang terbalik. Head and shoulder yang terbalik ni adalah satu pattern yang bullish. Head and shoulder yang terbalik ni adalah satu pattern yang agak bullish. Dan sekarang kita nak tengok mampukah Bitcoin break berapa all time high dia yang lepas, 61k. So kita ambil 62k lah. Mampukah dia break 62k? So ini adalah antara figure yang orang letaklah psychological figure di mana Bitcoin kena break. So apakah upside dia? Kalau dia break, dia boleh pergi sejauh mana dia boleh pergi kan. So previously kalau kita tengok, dia break, okay, dia pergi dekat 58k, which is yang line putih ni kan. Lepas tu dia turun, dia consolidate, dia naik sekejap dekat 61k, lepas tu dia turun balik. Okay, banyak kali dah. Last time previous all time high pun dia sentuh yang white line ni dekat 42k kan. So memang banyak kali perkara tersebut berlaku. Cuma dalam trend ni sekarang, kalau kita ambil based on previous month, pergerakan Bitcoin previous month, so kalau dia break ni all time high 62k ni, dia boleh pergi setakat dia boleh pergi until 72k. So that's why ramai yang duduk predict, ramai yang tengah predict Bitcoin mungkin akan pergi sampai 80k by bulan April. End of bulan April, Bitcoin mungkin akan pergi sampai 80k. Tapi saya ambil pendekatan yang lebih konservatif. Saya rasa most likely around 75k lah, somewhere around here 75k. Tapi itu hanya saya punya expectation dan estimation. Mungkin lebih, mungkin kurang. Tapi kebanyakan sentimen adalah bullish dan kebanyakannya hendak Bitcoin touch sampai 80k and then mungkin dia buat correction. Tapi based on trend ni saya nampak most likely 73 or ni lah. Tapi boleh jadi juga kalau contoh kita drag ni lagi, contoh kita drag ni lagi kan. So let's say April, so contoh April 19, 20, boleh juga pergi 80k actually. Boleh juga pergi 80k. So let's say kalau kita ambil by bila ni, kejap saya, okay, kita tukar dalam daily chart. Senang sikit nak buat ni kan. So nampak dia punya kecuraman dia tu. So let's say ambil ni sampai Jun dah saya tarik. Sampai Jun. So let's say by end of April, so March, okay, kalau ni 82k. So highly possible lah. So maybe by pertengahan April atau end of April, kemungkinan dia boleh mencecah 80k. Okay, so itu adalah on the monthly punya expectation lah. Tapi on the short term, itu kita panggil not long term lah, like mid term. On the short term, contoh dalam minggu ni kita tak minta banyak. Apa yang kita nak, Bitcoin untuk break dia punya all time high dia yang lepas 61k. So kalau dia break kan, dia break pun itu pun dah cukup baik. So maksudnya 61k ni dia kena break. So sekarang ni kalau kita tengok, dia previously dia punya resistance line ni dekat 60k tau, dekat 60k. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh expect Bitcoin untuk test 60k ni. Test 60k. So sekarang ni dia dekat 59 kan. Dia duduk test kat 59, mungkin dia akan pergi dekat 60k.
Kalau dia break 60k, next line adalah untuk dia break 62k. So ini sekarang ni adalah sekarang untuk kita wait and see. Kalau dia break 62k, which is very good, probably dia boleh pergi sampai 70k lah on the next punya ni. So kalau kita buat Fibonacci punya retracement, okay, so dari sini. So ni yang previous dia naik, lepas tu ni yang dia jatuh hari tu dekat 43k kan. So tuan-tuan puan-puan boleh nampak, kalau dia break ni, most likely dia akan pergi dekat 72k lah. 72k dekat sini. Kalau tak nampak, sekejap dia memang dia ni sekitar 72k, sekitar 72k. So this is zone yang kalau dia berjaya break ni, hopefully dia boleh pergi sampai sinilah. Dia terus buat movement yang laju. Dia buat movement yang laju. Sebab dekat sini kita dah tak ada data-data yang nak support dah. So apa yang kita boleh buat adalah prediction untuk dia break dia break ke atas lagi lah. Ataupun kalau nak ambil yang lebih konservatif kan, kita boleh kurangkan dia punya ni. Sebab last hari tu pun dia turun sampai 50k kan. Ini lebih konservatif lah, lebih selamat lah. So kalau dia break upside, dia akan pergi sampai mana ni? Sampai 68k. Ini adalah based on the higher point dekat 61k dengan yang lowest point yang beberapa hari lepas lah, sekitar 50k lepas Bitcoin expire. So dia boleh pergi sampai 68k. So the next target ni, secara psikologi orang nak tengok, tak perlu cerita 80k pun, orang nak tengok pergi dekat 70k dulu. Pergi dekat 70k, stabilize dekat 70k, and then Bitcoin boleh naik ke 80k pula lah lepas tu. Okay, so sekarang kita tengok Ethereum pula. Ethereum ni ramai tengah marah ni. Ramai tengah frust. Ramai tengah frust. Yelah, kita faham sebab Ethereum bila Bitcoin tengah naik, mula-mula dia pun turut ikut laju kan. Tapi makin lama Ethereum makin slow. Dan ramai yang rasa Bitcoin agak mahal, jadi mereka beli Ethereum. Tapi tengok-tengok, Ethereum jauh ketinggalan kan. Dengan Bitcoin pun dia ketinggalan, dengan altcoin lain pun dia agak ketinggalan. So apa ceritalah Ethereum ni? So Ethereum pun dari sudut pattern sama je dengan Bitcoin untuk short term lah, untuk short term. Tapi on the long term dia ada macam satu line macam segitiga yang dia kena break, dan dia dah break. Cuma dia tak naik dengan mendadak lah. Walaupun ada news yang sangat bullish tentang Ethereum, tentang Visa nak gunakan Ethereum sebagai settlement layer, tetapi perkara itu tidak efek sangat Ethereum lah. So that's why saya pun kadang-kadang rasa mungkin betul juga ramai yang kata Ethereum ni harga dia ni ditekan. Dia kata patutnya Ethereum boleh naik lagi, tetapi ada beberapa whales ke atau beberapa pihak berkepentingan menekan harga Ethereum. So yang tu kita nak bincang lah nanti. Later part of the video kita bincang, sebab video hari ni memang kita nak fokus on Ethereum dan juga Bitcoin and few of my strategy lah kan. Okay, so ini on the Ethereum punya side, dia dah break dah. Dia dah break. So sekarang ni dia test harga berapa ni? 1008. So ini perkara biasa tuan-tuan. Sejak bulan Mac awal bulan, perkara biasa. Dia dekat 1008, dia drop ke 1007. 1008 drop 1007. So saya tak letakkan apa-apa okay, dia nak break dah sekarang ni. Tak. Sebab dia masih dekat sini. Dia part yang saya tengah tunggu for Ethereum ni adalah dia kena masuk zone hijau ni. Dulu ada zone hijau ni, saya kata dia kena masuk kan. Dia kena masuk zone 1900 dan ke atas, baru kita boleh tengok Ethereum akan cecah all time high dia yang terbaru lah. Until that tak boleh nak letak harapan yang sangat tinggi. Jadi kalau dia naik lagi, setinggi mana yang dia akan naik? So
Kita tengok sini sekitar 2,700. So untuk Ethereum macam biasa tak minta banyak. Tak minta banyak. At least go until 2,500. Dia dah break dah 2,000 kan. So next is at least go dekat harga 2,500. So itu yang expectation terhadap terhadap Ethereum. Tak minta banyak pun. Kan. Sebab saya faham ramai yang tengah frust dan banyak altcoin yang berjaya naik. So in terms of Ethereum pun kita harap perkara itu berlaku lah. So kalau kita tengok, kalau kita draw Fibonacci retracement, last day naik 2,000. Lepas tu silap, bukan ni, saya selalu confuse ni. So last dia dari berapa ni, 2,000, dia turun sampai 1,200 hari tu, 1,281. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, tuan-tuan dan puan, dia drop sampai 0.382 lah. Ini dia punya support level. Lepas itu dia naik kan, dia drop balik, dia drop 0.382. Lepas tu dia find support dekat 0.5 dan sekarang ni dia tak main-main dekat level 0.618 iaitu 1,700 lebih. Dia tak main sana, dia terus naik. Dan sekarang ni hopefully dia tengah nak break 1,888 lah, yang dekat 0.786 ni. Yang dia 0.786 ni lah yang dia duduk main-main sejak awal bulan Mac ni. Duduk main-main kan, yang warna biru ni kan, duduk main-main kat situ je. So sekarang ni dia kena break ni, and hopefully dia pergi dekat sini lah. And kalau dia dah break yang ni, next dia adalah 1.618 dekat sini, 2,530. So memang this is realistic expectation untuk Ethereum pun. Kalau dia dah break 2,000, pergilah dekat 2,500. So this is the expectation untuk Ethereum. Selalu saya tak kata ini prediction saya apa semua, sebab prediction boleh jadi betul, boleh jadi salah kan. Tapi apa yang saya suka cakap, ini adalah expectation saya, apa yang saya harapkan daripada pergerakan cryptocurrency lah, yeah? So that is for Ethereum. Okay, so topik utama yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah of course bagaimana pergerakan the whole market cryptocurrency pada bulan April. Okay, so secara umumnya market memang dijangka bullish lah. So berdasarkan data yang lepas pun saya pernah tunjuk Bitcoin chart month by month sejak tahun 2011. Memang bulan Mac adalah bulan yang agak bearish. Bulan Mac tu adalah bulan yang agak bearish. So kita on April and May usually Bitcoin adalah sangat bullish. So selalunya bila Bitcoin naik, of course semua akan naik. Ethereum yang tengah shy cat pun akan naik juga. Dan termasuk altcoin pun dia akan naik. Cuma bezanya altcoin dia akan hold dulu. Waktu Bitcoin tengah naik banyak kan, so altcoin dia akan pause kejap. Dia akan pause kejap sampai Bitcoin jumpa satu resistance level, baru altcoin akan buat kenaikan. So itulah yang berlaku pada bulan Januari, bulan Februari. So actually altcoin banyak melakukan pergerakan pada bulan Mac sebenarnya. Waktu di mana Bitcoin mengalami sedikit consolidation, waktu tu yang altcoin banyak naik. So kalau kita tengok bulan ni, bulan Mac kan, banyak news tentang NFT dan banyak altcoin yang naik adalah NFT ataupun related dengan NFT. So contoh kan, Theta naik banyak, Theta dengan T-Fuel. Chiliz pun tiba-tiba meroket. Saya pun sebenarnya tak sangka Chiliz akan naik sebegitu banyak. Walaupun saya memang holder Chiliz, cuma saya tak letak terlampau banyak expectation yang Chiliz boleh easily pergi top 50 macam tu. Bagi saya mungkin top 100 lah, taklah nak pergi top 50. Tapi Chiliz break my expectation kan. Tapi saya pun happy lah, bagus lah kan, kita dapat profit kan. And then Theta. So apa yang saya nampak, yes, NFT, banyak sentiment around NFT. Tetapi saya nampak perkara ini more on hiburan.
Dia ambil konsep hiburan. Contoh macam Chili's, dia bukan 100% NFT, tapi dia more on the sport, on the entertainment. Theta pun sama, video streaming, more on the entertainment. So saya nampak hiburan NFT something yang very ringan, industri yang agak ringan kan, industri yang happy-happy, semua tengah naik. Kenapa benda ni berlaku? Sebab tahun lepas pun saya perasan juga, lepas DeFi habis sekitar bulan September, Oktober, apa yang berlaku adalah NFT waktu tu pun tengah naik juga. Cuma dia tak adalah naik sepesat macam sekarang, tapi dia ada naik juga. So usually bila waktu market tengah down, market tengah bearish, waktu tu NFT akan datang untuk tampung kekosongan. Itu yang saya nampak peranan NFT since saya perasan trend ni sejak last year. Kalau market tu tengah cool down kan dan sebagainya, NFT yang akan datang mengambil tempat, which is very good sebab dia sentiasa membuatkan market itu sentiasa positif. Dia tak boleh senyap, tak ada apa-apa. So bila keadaan macam benda yang serius kan, macam Bitcoin, Ethereum semua tengah senyap, waktu tu NFT masuk dan mainkan peranan. So which is very good. So adakah NFT akan terus, naratif NFT akan berterusan pada bulan April? Mungkin ya, mungkin tidak, tetapi ini adalah pandangan saya. I'm not a financial expert, nak clarify awal-awal. Pada pandangan saya, NFT dia dah melakukan kerja dia pada bulan Mac. Bulan April mungkin kategori altcoin yang lebih serius akan take over lah. Okay, so kita tengok on the news yang kita boleh expect yang sangat bullish pada bulan April adalah this. Ini adalah number one lah. Coinbase IPO ni akan dilancarkan pada bulan April. So rasanya tuan-tuan puan-puan pun tahu what is IPO kan, initial public offering. So usually saham-saham yang nak masuk ke dalam Nasdaq kan, nak masuk Wall Street ni, dia kena melalui fasa IPO, and then lepas tu dia akan traded lah. So sekarang ni apa yang saya difahamkan, golongan pula rakyat US yang bakal ataupun yang akan dapat stimulus package, bantuan dana 1,400 USD. Ramai yang kata mereka kalau nak beli saham, mereka nak beli Coinbase punya IPO ni lah, Coinbase punya IPO. So mostly tengah target nak beli ni. Ni orang-orang yang memang dah lama dalam cryptocurrency macam tu dekat US, diorang nak beli IPO Coinbase ni. So memang benda ni agak bullish sebab Coinbase ni macam kita tahu dia adalah exchange, antara exchange yang terbesar. So exchange yang terbesar dia ada few lah kan, macam Binance, Huobi. So Coinbase is one of the exchange yang terbesar sebab dia memang US based. Founder dia pun orang US dan sebagainya. So memang Coinbase nak masuk ke dalam pasaran saham is a very big news. Sebab setakat ni dalam pasaran Wall Street US ni, yang ada company yang related to cryptocurrency is Grayscale. So dengan kemasukan Coinbase, dia menambahkan lagi another cryptocurrency related punya company ke dalam Wall Street. So that's why ramai yang nak belilah. So mungkin tuan-tuan puan-puan pun rasa nak beli kan, sebab kalaulah tuan-tuan puan-puan nak beli, dia ada dua cara. Satu secara indirect lah. Indirect ni adalah antara token yang Coinbase ada pegangan yang besar adalah compound token. Compound ni is a DeFi token lah. So kalau beli compound token, so nanti bila Coinbase IPO get listed dan sebagainya, of course harga compound token tu akan naik lah. So itu adalah secara indirect. Ni lagi mudah sebenarnya beli compound. Kalau yang secara direct tetapi susah adalah beli Coinbase IPO melalui exchange. So saya tak pasti exchange apa yang stock related punya exchange lah, sebab saya pun tak pernah pakai Robinhood dan sebagainya. Tapi kalau tengok dekat crypto exchange, ada cara nak beli Coinbase. So dia dekat ftx.com. Dekat ftx.com ni tuan-tuan puan-puan boleh buka lah. Dia ada bahagian
Tengok spot kan, dia ada bahagian stock. So kalau you tekan stocks ni, nampak tak dia tunjuk Tesla ada, PayPal ada, semua saham-saham ni lah. So you pun type lah apa nama dia, Coinbase, CBL tu Coinbase. Ni dia keluar ni. So kalau ada orang Malaysia nak beli, ini antara cara yang saya tahulah. Mungkin tuan-tuan puan-puan yang lebih pakar dalam trading saham dan sebagainya mungkin lebih arif macam mana nak dapatkan Coinbase token. Tapi yang saya tahu melalui FTX punya platform, boleh dapatkan Coinbase lah. Ni dia tiba-tiba naik ni dari 443 dari 449. So inilah Coinbase CBSE is a pre-IPO contract. Pre-IPO contract. So dia kata in the event Coinbase does not publicly list by January 1, 2022, CBS will cash expire to $32 in line with. So dia kena launch, dia kena list by Jun 2022. Tapi saya rasa dia pun bagi tahu by April dia akan issue IPO. So hopefully dia buat perkara yang sedemikian lah. Ini saja saya nak share. Saya bukan suruh tuan-tuan puan-puan beli Coinbase punya IPO dan sebagainya. Tapi kalau ada yang nak beli kan, then this is a way yang saya dapat fikir lah. Tapi kalau nak paling mudah pun beli compound je lah. Senang nak beli kan. Okay, so itu adalah for Coinbase. This is very bullish. Ini kalau benda ni berlaku, harga Bitcoin akan naik, cryptocurrency everything akan naik. Sebab bila Coinbase ni exchange masuk dalam pasaran saham, memang sangat perkara yang besar. Next adalah macam biasa Grayscale. Apa cerita Grayscale? Lama kita tak buka cerita Grayscale ni. So dekat Grayscale ni, okay, kita go through dia punya report. Actually bukan go through report, naya nanti. Kita go through dekat bahagian yang kita nak tengok saja, bahagian yang penting untuk kita. Conclusion pula kejap. Sini, ini bahagian yang penting. Grayscale Bitcoin Trust inflow, weekly inflow. So kalau kita tengok Grayscale ni tuan-tuan puan-puan, so dia waktu bulan September ni semua kenaikan dia tak banyak lah kan. So that's why bulan March ni agak slow. Sebab memang betul Grayscale tak buat pembelian. So 6 bulan lepas September ni is of course March lah. So Grayscale memang tak buat pembelian besar-besaran. Tetapi tuan-tuan puan-puan kena tengok September, okay, Oktober ni pun dia akan naik sikit, lepas tu dia akan stagnan. Tapi by the end of October, nampak tak? Naik pop sampai 30 Disember. Even last year pun saya tak ingat, sekitar November, December, in a single day dana masuk dalam Grayscale dekat 60 juta USD or something like that. So memang kita boleh expect kalau dari Oktober sampai Disember ni kan, so by end of April lah, mungkin by mid of April tuan-tuan puan-puan boleh nampak dia punya perubahan. Harga dia mungkin akan naik secara mendadak. So Oktober, November, Disember, tuan-tuan sendiri nampak dekat report ni kan, memang tengah movement dia memang kau-kau lah. Jadi bila dia buat unlocking lepas 6 bulan ni, do expect April sampai Jun akan berlaku pembelian secara berkala oleh syarikat Grayscale lah. So itu adalah untuk Bitcoin. Kalau untuk Ethereum pun ada juga. Ethereum pun mereka akan buat pembelian. So Ethereum pun lebih kurang tengok September ni tak ada apa-apa sangat. Sampai Oktober ni pun tak ada apa-apa. But then at the end of October, Ethereum ni warna hijau tuan-tuan puan-puan. By the actually bukan end of October, November dia akan start naik. Tapi dia naik, lepas tu Disember dia senyap balik. So of course Ethereum punya movement dia mungkin tak serapid Bitcoin lah, tapi akan ada kenaikan untuk Ethereum lah. So ini berdasarkan report Q4 Grayscale. Tuan-tuan puan-puan boleh buka dekat website Grayscale dan boleh download dan boleh baca.
So kalau kita tengok ni saya ambil daripada Twitter lah, lagi senang. Saya pun malas nak ni kan. So kalau tengok dekat sini, apa yang kita boleh expect adalah, kalau tuan-tuan puan-puan nampak, kalau nampak kan, next grayscale trenches ni maksudnya bila dia akan buat unlocking lah. Okay, pada 29 Mac, 29 Mac. So that's why dia pun harga ada naik juga kan. 29 Mac ada pembelian. Lepas tu 21 April, 28 April, 4 Mei dan 11 Mei. So ini date-date yang tuan-tuan puan-puan boleh simpan and boleh analyse nanti. 21 April, 28 April, 4 Mei dan 11 Mei. Saya dah reveal dah tarikh-tarikh kemungkinan Grayscale akan melakukan pembelian. So Grayscale ni memang antara indikator yang kita kena tengok. Sebab apa? Dia ada perbezaan bull run musim ni dengan musim-musim yang lepas pada 2013 dan 2017. Kalau kita tengok tahun 2013-2017 punya bull run, setiap kali berlaku correction dia akan pergi sampai 40%, 30% dan dia naik balik. Tetapi buat masa sekarang Bitcoin tak pernah lagi jatuh lebih daripada 30%. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat chart ni kan. So okay, let's say saya buat on a, okay lah, kita buat on a weekly chart lah senang nak tengok. Okay, sejak tu hodoh betul, banyak sangat conteng. Okay, sejak naik ni kalau tengok bila dia buat penurunan, kita kira sama-sama bila dia buat penurunan, okay. So first bila dia pergi yang 40k ni lah kan, dia pergi sampai sini 30%, ngam-ngam 30%, ngam-ngam 30%, tak lebih. So ini yang first lah. First ni sekitar bulan Januari. Bulan Januari dia ada correction. Lepas tu kita tengok pula Februari dia dari sini sampailah sini. Berapa? 25%. 25% je tuan-tuan dan puan. Kejap, banyak error ni. 25%. Ini pada bulan Februari. Correction berlaku 25%. Okay. Next is bulan ni lah, bulan Mac. Okay, dia naik sampai berapa ni, 60k. Lepas tu dia turun sampai 18%. 18%. So 30%, 25%, 18%. Correction dia makin lama makin sikit. Perkara ni sedikit berbeza dengan bull run yang lepas. Bull run yang lepas, bila dia buat correction 30%, lepas tu naik 40%, dia naik. Tetapi sekarang ni correction tu tidak berlaku. So mungkin ramai tertanya-tanya kenapa perkara ini sedemikian. So one of the reason adalah, kalau dulu retail investor ni dia lagi banyak daripada institution. Retail lagi banyak. So bila retail jual, of course dia akan jual secara besar-besaran dan sebagainya. That's why market boleh jatuh sampai 30%, 40%. Sekarang ni institution punya investor ni lagi banyak. Yelah, Elon Musk, orang terkaya dunia, beli Bitcoin dengan Michael Saylor kan. Dan Michael Saylor ni dia bukan datang just as a buyer saja. Dia juga cuba influence company-company besar yang lain untuk beli Bitcoin juga. Dia beza. Kalau dulu antara bagi saya orang kaya lah, orang famous yang ni adalah John McAfee. John McAfee yang dulu buat antivirus McAfee kan. Dia memang bull run yang lepas dia memang aktif promote crypto dan sebagainya. Cuma bezanya dia tak dapat nak influence orang-orang kaya yang lain, company-company yang lain. Dia tak dapat nak influence. Dia instead dia downgrade diri dia. Dia more on lepak-lepak dengan investor retail dan sebagainya. Dia tak uplift, dia just lowerkan diri dia. Tetapi macam bila kita sembah macam Elon Musk ke MicroStrategy, dia orang boleh influence
syarikat-syarikat yang lain tau. So that's why setiap kali Bitcoin nak jatuh, diorang datang selamatkan keadaan, especially Michael Saylor. Kalau perasan, bila Bitcoin nak jatuh je, dia akan datang beli, dia akan push upkan harga dia balik lah. So ini antara trend yang saya nampak beza bull run kali ni dengan yang lepas. Kali ni correction dia dalam 20%, berbelah persen, dan dia naik balik lah. So it shows that Bitcoin sekarang tengah menjadi lebih kuat. Itu yang saya nampak buat masa sekarang. Mungkin boleh berlaku 30%, 40% correction mungkin pada bulan depan ke dan sebagainya. Tetapi based on apa yang saya nampak, setiap kali correction tu nak jatuh lagi bawah, MicroStrategy tengah buat pembelian lah. Okay, itu adalah untuk Bitcoin punya expectation lah for bulan April. Macam mana dengan Ethereum? Okay, first thing first, Ethereum memang sedang mengalami satu ujian untuk dia pass through lah, satu ujian. Sebab kalau kita tengok dia nak buat network update, nak pergi ke Ethereum 2.0, tetapi dia ada beberapa halangan yang dia kena lepas. Dan bila bull run kali ni ramai yang masuk, especially orang-orang baru dan sebagainya, bila mereka nak gunakan Ethereum, diorang rasa harga dia dah mahal. So ramai komplain, so orang pergi dekat Binance lah dan sebagainya. So Ethereum dia tengah miss out opportunity. Orang-orang baru yang nak masuk tak ramai datang ke Ethereum. Tak ramai menggunakan Ethereum. Mungkin dia beli tapi dia tak guna. Ramai yang lebih prefer untuk guna Binance Coin. So ini antara opportunity cost yang Ethereum tengah tanggung lah. So apa yang Ethereum buat, dia pun kata okay, dia nak buat hard fork, nak upgrade. So miners pula tengah buat kacau, kata mana boleh buat macam ni, kita orang tengah buat banyak duit, jangan ambil duit kita orang dan sebagainya kan. So but then Ethereum dia faham kalau dia tak react secepat yang mungkin, dia mungkin akan jadi tak relevan. So dia pun announce Berlin hard fork lah, dijangka berlaku pada bulan April, 14 April lah. Dia ada tarikh dia kalau tak silap. Saya tak pasti dekat sini ada ke tak. Tapi memang betul lah 14 April lah. Tengok ni, the upgrade will activate with block 1224400, which is expected to happen on April 14. So probably akan berlaku fenomena buy the rumors and sell the news. Di mana maybe dari 7 April onward, tiba-tiba you tengok Ethereum tengah naik kan. Pada 14 April on the day upgrade tu tengah berlaku, Ethereum terus drop. Boleh berlaku tuan-tuan puan-puan. Prepare. Tu yang saya nak bagi tahu awal-awal lah. Perkara itu boleh berlaku. Kalau memang dia berlaku 14 April dia punya upgrade kan, so perkara tu boleh berlaku. Tapi ada yang kata lah Ethereum akan delay lah dan sebagainya. Tapi saya nampak benda ni mungkin adalah kabar angin daripada beberapa golongan anti Ethereum lah, especially Cardano punya community. Dia orang tengah nak bring down Ethereum. So dia kutuk-kutuk Ethereum dan sebagainya lah. Bagi saya tak ambil pendekatan kita kena setia dengan coin apa semua. Bagi saya coin mana yang bagi profit, saya pergi dekat sana. Kalau let's say Ethereum one day jatuh, coin lain yang jadi top dan kita pergi dekat coin tu. Dalam kripto ni kita tak boleh nak setia sangat. Kalau kita setia dengan isteri, okey, alhamdulillah bagus. Tapi bab kripto ni kita tengok kesetiaan kita adalah berdasarkan profit. Kalau let's say in future ada coin yang replace Bitcoin, pergi dekat coin tu. That's how you have to play this game lah. Kalau you setia dekat any project, at the end of the day you tak adalah dapat apa-apa pun kalau dia tengah buat loss dan sebagainya kan. No point. Always go for the profit. Itulah kita punya direction. Okay. So bila bercakap tentang Ethereum is a smart contract. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, smart contract tengah menjadi sesuatu yang sangat-sangat besar. Smart contract boleh menjadi a $1 trillion industry. Market smart contract sahaja. So ramai yang nak dapatkan that particular market share. Itu yang semua nak tengah attack Ethereum. Sebab sekarang ni Ethereum adalah nombor 1 in terms of smart contract.
banyak use case dah berlaku dan sebagainya. Memang sekarang ni lately memang banyak problem, tetapi in terms of market cap kan, Ethereum is still number one. So ramai yang nak dapatkan position tu daripada Ethereum sebab potensi market potensi kategori smart contract tu sangat besar. Okay, so kalau kita tengok Bitcoin, tak ada siapa nak bunuh Bitcoin. Tak ada pun any coin yang datang kata we are Bitcoin killer, kita nak replace Bitcoin. Tak ada. Sebab apa? Bitcoin dia berjaya position diri dia as a value holder. Maksudnya kita boleh simpan value dekat Bitcoin. That's why dia mula-mula start as payment, tapi slowly dia dah transition itself sebab dia punya supply makin kurang, jadi dia dah jadi macam mirip kepada benda yang boleh dilombong macam emas. So dia dah jadi value storage kan. Payment more on Ripple and such, sebab Ripple pun dah lama. So Bitcoin position diri dia kat sana and dia adalah top. No other coin yang kata okay, we are also value storage. Tak boleh. So Bitcoin dia dah position, tak ada orang yang nak kata dia adalah Bitcoin killer. Tak ada narrative tu. Tetapi smart contract Ethereum dia belum betul-betul solidified dia punya placement dekat sana. Sebab tu banyak projek-projek smart contract baru yang datang. Semua datang sebab apa? Smart contract ni adalah satu benda yang okay, kalau value storage dia tak ada kegunaan, dia hanya okay, value storage you simpan. Ethereum tak, dia ada kegunaan, DeFi lah, NFT lah, dan sekarang settlement kan. So that's why bila usage tu tinggi, value dia akan semakin naik tuan-tuan dan puan. That's why ramai yang tengah duduk compete dengan Ethereum. Kalau boleh macam Cardano, dia nak bunuh Ethereum, so that dia akan dapat that whole big market share. Itu adalah game buat masa sekarang. So kalau tengok news yang terbaru, kita bincang pasal ni pula lah Okay, sorry saya agak-agak ni sebab saya sebenarnya baru pulih dari demam. That's why lama tak buat video. Okay, Visa will start settling transaction with crypto partners in USDC on Ethereum. Saya ada share dekat Twitter. Asalnya dia tak kata Ethereum tau, dia kata Bitcoin partners. Itu adalah satu benda yang sangat-sangat bagi saya tak boleh terima sebab konten dia dah betul dah. Kenapa headline kena letak Bitcoin? Kenapa tak letak Ethereum? That's why saya fikir mungkin betul cakap-cakap orang ni bahawa Ethereum ni memang sengaja disuppress harga dia. Kalau you suppress harga dia secara sengaja, then maksudnya saya tak share screen dan maksudnya memang dia boleh tiba-tiba naik secara mendadak. Mungkin boleh berlaku lah. Tapi saya tengok even news pun macam Forbes tak patut buat kesilapan macam tu, tapi dia pun buat kesilapan tu juga. Sekarang mungkin tuan-tuan buat tak nampak sebab dia dah buat pembetulan, tapi waktu saya share dekat Twitter, waktu mula-mula keluar, memang dia buat kesilapan tu So ini maksud news ni senang je. Ethereum ni dia akan jadi settlement layer lah. So sekarang ni mereka tengah buat pilot. Visa at the moment mereka tengah collaborate dengan Crypto.com. So Crypto.com memang akan naik lah harga. Itu confirm lah, bullish for Crypto.com. So siapa yang hold Crypto.com dan beli Crypto.com boleh benefit lah. Cuma sayang lah kad dia kalau tuan-tuan perempuan duduk kat Singapore, mudah sikit dapat kad dia. Kat Malaysia ni payah lah, sayang. Tapi Crypto.com akan naik lah, that's for sure, due to this particular news. So through Crypto.com dan juga Visa, mereka akan buat settlement dalam bentuk USDC. So number one, kenapa Crypto.com? Sebab Crypto.com memang dia nak facilitate pembayaran menggunakan dia punya crypto token lah. So dia pun dah well established in terms of penggunaan CRO, dan dia pun dah issue card dan sebagainya. So memang ada development in terms of Crypto.com lah. Number two, kenapa USDC? Sebab kalau USDT dia pernah ada isu. Kita pun ada bincang dulu dalam video yang lepas. USDT pernah ada isu. Jadi Visa rasa mungkin agak berisiko, takut nanti ada any problem with USDT.
So dia go with USDC. Saya pun sebenarnya lebih prefer USDC juga. Sebab apa? USDC is actually issued by Circle dan juga Coinbase. Coinbase nak buat IPO kan, so it really solidify USDC as a better stable coin lah. So that's why mereka memilih USDC. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini yang ramai duduk tanya, kenapa Ethereum? Kan Ethereum harga dia, transaction fee dia mahal. Lepas tu dah lah sekarang ni Polkadot tengah buat dia punya rollout kan. Lepas tu dengan Polkadot ada Polkadot pula, Cardano ada nak buat rollout kan, Mary hard fork update, Cardano, Polkadot datang ada. Lepas tu ada apa lagi, Solana, Avalanche, banyak Stellar kan, banyak smart contract punya platform. Kenapa bisa pilih Ethereum? Jawapan dia, nombor satu, Ethereum dia adalah paling lama. Dia adalah paling lama sejak tahun 2015. So dia memang dah bertahan lebih daripada 5 tahun lah. Network dia pun besar. Itu sebab pertama. Sebab kedua adalah regulation. So yalah, tuan-tuan pun faham kan XRP punya isu. Dia orang kata XRP ni security, XRP kata tak, dia bukan security dan sebagainya. SEC dah bagi clearance Bitcoin, Ethereum, dua crypto ni bukan security. So Bitcoin dan Ethereum terlepas lah. Jadi bisa nampak, takkan ada isu regulation lagi when comes to Bitcoin dan juga Ethereum. So that's why dia another reason why dia orang pergi dekat Ethereum lah. Satu, sebab dia punya ketahanan dah lama dah kan, dah back tested, dah melalui 2 fasa bearish kan. And then second is regulation. And third, ini mungkin tuan-tuan puan-puan mungkin akan terkejut. Memang Ethereum ni mahal. Kalau kita sebagai normal investor, kita nak buat transaction, setiap transaction memang mahal. Tetapi bagi pihak Visa, mereka tak ada masalah. So how it works? Contoh kan, kalau kita guna kad, any card lah, e-wallet ke dan juga kad ke kan. Kalau kita buat pembayaran, yes, contoh kita nak beli Starbucks kan, kita kita bayar, lepas tu Starbucks pun bagi kita kopi, kita pun minum happy kan. So itu hanya kita nampak dekat belah surface, belah front lah kan, belah yang kita nampak. On the back end, apa yang kita tak nampak adalah perjalanan duit tu, di mana dia akan pergi kepada pihak bank dan bank yang akan buatkan settlement. So untuk Visa ke, untuk any e-wallet kan, duit dia kena melalui bank supaya bank dapat buat settlement lah. So untuk buat settlement tu, dia akan memakan kos. Contoh saya bagi contoh lah let's say dalam untuk settlement mungkin bank akan charge 0.1%. Contoh lah 0.1%. Okay. So bayangkan Crypto.com dia buat transaction satu bulan transaction 1 juta kan. So kalau bank charge 0.1%, so it would be around 1000 USD. So untuk Ethereum, macam mana diorang punya angle nak buat settlement adalah, dia tak adalah setiap transaction nak masuk melalui Ethereum. Tak. Kalau benda tu berlaku, matilah. Mati. Sebab transaction dia mahal. Ethereum dia tak main ikut berapa banyak dan sebagainya. Algoritma Ethereum berbeza. Macam bank, dia dah letak percentage. On the Ethereum pula, dia based on function. So apa yang Crypto.com boleh buat, diorang boleh bulkkan all this transaction. Dia bulkkan, contoh transaction yang start pukul 6 pagi kan, 6 pagi sampai 6 petang. 6 petang tu dia boleh bulkkan semua, lepas tu baru dia hantar dekat Ethereum untuk buat settlement. So contohlah, untuk dia buat bulk dan dia buat settlement dekat Ethereum punya cost dia based on network lah kan, kadang-kadang busy, kadang-kadang tak busy kan. So ambil lah dalam purata. Dalam purata dia charge dalam 500 USD. 500. So sebelum ni dia pakai bank 1000, dia pakai Ethereum 500 USD. Dia dah bulkkan semua kan, dia guna Ethereum 500 USD. So of course dia rasa Ethereum lagi murah. So this is one of the way yang probably Visa akan buat dia punya settlement. Visa dan juga Crypto.com lah, dia bulkkan, dia buat one go je. So
cost dia akan jadi lebih murah. Of course kalau buat setiap transaction cost dia mahal. So memang tak realistik pun nak pakai Ethereum kan. So kalau dia nak guna Ethereum, ini adalah antara cara yang diorang boleh buat untuk kurangkan cost. Yang kedua, Ethereum memang in the long run dia nak kurangkan cost dan nak buat second layer dan sebagainya. Mungkin settlement tu tidak berlaku directly dekat blockchain Ethereum, dia akan berlaku dekat subchain ataupun maybe second layer solution kan, dengan Matic dan sebagainya. Mungkin ada second layer solution untuk Visa, mungkin akan ada. Saya tak pasti macam mana dia nak go, tapi bagi saya ini adalah kaedah yang diorang boleh buat untuk mengurangkan cost. So ini Visa dia akan pilot. Of course saya dia akan pilot dan sebagainya. Once dah ni then memang dia akan boleh scale up lah. So ini adalah antara perkara kenapa Visa memilih Ethereum. So adakah Visa akan 100% atau selama-lamanya guna Ethereum? Tak juga. Kalau let's say dengan Cardano mula naik, Polkadot mula naik dan sebagainya, mungkin Visa ada option lain. Dia tengok okay, Cardano boleh offer lagi bagus, Polkadot boleh offer lagi bagus, Solana boleh offer lagi bagus. Mungkin dia akan pergi kat sana. Cuma for start, Visa work with Ethereum. So ini adalah big advantage untuk Ethereum sebab dia dah dapat dah Visa dulu. So of course dia nak cuba kekalkan. Okay, so ini antara sebab lah. So ramai mungkin terfikir kan. So on this case saya memang long term agak bullish terhadap Ethereum. Okay, so this is basically apa yang saya nak cover lah. So moving forward, so saya lupa nak share apakah strategi yang saya mungkin akan tengok. So cara saya invest for crypto, saya tak fokus 100% on a coin. Saya akan tengok narrative dan juga kategori lah. So dia ada banyak narrative, Ethereum killer lah, Ethereum supporter lah, NFT lah, banyak lah narrative kan, narrative. So narrative yang saya tengah tengok sekarang ni adalah nombor 1, exchange. Sebab apa? Sebab Coinbase IPO. So Coinbase is an exchange, so saya rasakan any exchange based token akan naik. So Coinbase very related to FTX, so FTX boleh naik. Macam FTX, Binance, semua ni antara yang boleh naik lah sebab due to Coinbase. So the whole exchange ni akan dapat rasakan dia punya kenikmatan. So exchange nombor 1. Nombor 2 adalah smart contract. So apa yang saya nampak sekarang ni, Ethereum dia tengah struggle dan waktu bulan yang agak bulan ni, kemungkinan banyak smart contract lain cuba nak attack Ethereum. Jadi on this sense, smart contract based kind of platform pun antara yang saya akan consider jugalah kan. Tapi kena tengok, kalau smart contract yang zaman dulu punya, itu mungkin tak. Macam EOS ke, macam NEM ke, NEO ke, that one I takkan fokus. Saya tengah tengok smart contract yang baru nak up. Dan tengah ni. Contoh macam Avalanche, Elrond dan juga Solana. So ni antara 3 yang saya akan tengok lah. Sebab okay, maybe saya boleh tunjuk chart dia. So let's say okay, so Ethereum. Okay, yang bagus tentang CoinGecko ni, kita boleh tengok sort ikut ni. So smart contract platform. Okay. Ethereum market cap 212 billion. Semua nakkan market cap ni 212 billion. Jadi semua akan compete. Market cap semua ni akan mula naik-naik sebab semua memang aggressively nak makan Ethereum. So kalau market cap ni naik, of course diorang ni boleh naik berganda-ganda. Okay, benchmark yang saya letak benchmark yang saya letak on this particular perang ni, Ethereum of course the main benchmark lah. Next benchmark kita kena tengok yang previous smart contract punya ni. Sebab sekarang ni smart contract yang dulu-dulu ni mereka akan ke bawah, smart contract yang baru-baru ni akan naik ke atas. Contoh saya boleh bagi Solana
kalau tengok dia dah overtake Tron. Tron antara smart contract punya crypto yang dulu famous lah, tapi dia sekarang dah ada banyak smart contract punya ni. So Tron ni kita boleh tengok sebagai indikator. Tron, IOTA ni semua yang lama-lama lah. Tron, IOTA dengan EOS, dengan EOS dan juga Stellar. Stellar pun old timer juga. So Solana dia dah kalahkan Tron, IOTA, EOS. 4 billion ni dia dah lepas. Next, apa yang Solana kena buat? Dia kena lawan dengan Stellar. So kalau we talking about market cap, kalau dia nak beat Stellar 9 billion, dia kena dapat 10 billion lah. Kalau dia nak dapat 10 billion darab 2, harga ni 19. Okay, let's say kita ambil gandakan $20. 20 darab 2, $40. You can expect Solana kalau dia naik nak kalahkan ni, dia boleh jadi $40. So Solana is things that I akan tengok, sebab benchmark Solana buat saya sekarang ni adalah dia kena beat Stellar dan ambil tempat Stellar ni. Okay, so Stellar dia kena pertahankan dia punya position lah. So whether Solana dapat kalahkan Stellar atau tak, wallahualam. Tapi I do expect Solana untuk buat benda tu, sebab Solana FTX runs on Solana. FTX yang tadi saya cerita, dia runs on Solana. Solana ada few working product. So FTX alone mungkin boleh membantu Solana untuk naik. So dia everything ada related. Coinbase, FTX, Solana kan, dia ada dia punya relation, kita kena map out. So Solana mungkin akan naik. Next benchmark yang saya letak adalah Avalanche. So Avalanche ni memang antara yang saya memang I will kecenderungan saya terhadap Avalanche tu lebih tinggi daripada Solana. Sebab Solana untuk dia break Stellar, dia kena go 2 kali ganda. Tapi Avalanche untuk dia ni EOS, IOTA dengan Tron sikit je ni lagi. So I do expect ni dari 29 jadi 35 ke $40 ke kan. So Avalanche untuk dia pecut EOS, IOTA dengan Tron sangat-sangat possible, tuan-tuan puan-puan, sangat-sangat possible. So saya akan letak dekat Avalanche. Avalanche dah kalahkan NEM kan. Next saya kata yang bawah-bawah ni lah. Holo pun sekarang tengah duduk naik, tengah pesat, tengah naik, tengah kejar ni. Dia dah kalahkan Neo. So personally ini saya punya personal. Dia ada banyak smart contract punya platform. Tuan-tuan puan-puan kena buat your own research juga. Tak boleh bulat-bulat harapkan saya kan, sebab saya just share je opinion saya. So personally apa yang saya akan diversify untuk smart contract punya ni, sebab saya akan fokus more on smart contract lah. Solana, Avalanche. So Avalanche saya nampak dia boleh beat 3 ni. Lepas tu NEM ni pun benchmark juga. So Algorand dan juga Elrond. Algorand. So ni saya tak nak fokus banyak sangat lah. Ni antara 4 yang saya possibly akan fokus on. Sebab dia punya ni benchmark, dia kena kalahkan NEM. Elrond dengan Algorand kena kalahkan NEM. Avalanche kena kalahkan EOS, IOTA, Tron. Solana kena kalahkan Stellar. So ni perang ni, perang. Jadi kita kena mode berperang ni. Kita kena pilih side yang boleh nak menang. Bab kripto ni profit adalah kita punya kecenderungan So ini adalah on the macam mana saya tengok smart contract punya ni lah, nak ambil profit kan. So smart contract, dan juga lagi satu yang saya akan fokus adalah business. Cryptocurrency project yang based on business. Business pun saya akan fokus juga, sebab saya rasa April ni antara bulan yang agak serius. So kita boleh fokus dengan betul-betul serious kind of project. So VeChain memang sekarang tengah down, but ini based on pandangan saya, it should go up lah. So kita boleh klik business platform. Nampak tak? Okay. So on the business punya platform, antaranya VeChain memang saya ni lah, sebab VeChain memang the top
the top cryptocurrency under kategori business platform. Origin Protocol pun saya suka juga. Origin Protocol ni dia ibaratnya e-commerce dalam blockchain. Origin Protocol pun bagus juga. So VeChain dan juga Origin Protocol lah, ni bawah-bawah ni market cap dia rendah sangat. Tapi yang saya akan fokus VeChain dengan Origin Protocol lah. Ada lagi satu PandiX ke PundiX ke tak tahu nak sebut macam mana. PundiX pun actually, PandiX pun actually bawah business juga saya rasa. Tapi kenapa dia tak masuk dekat sini? PundiX, yalah, diorang buat rebranding kan, maybe sebab tu kot dia masuk token. But actually ini POS punya, dia nak buat POS system, should be under business platform. Tapi mungkin yalah CoinGecko tengah ni balik kot. So business platform pun antara yang saya akan aim lah. So Golem ni sebenarnya dah lama dah, tapi saya tak nampak perkembangan yang sangat pesat. So what I expect adalah Origin Protocol ni untuk take over Golem. So Origin Protocol 388 market cap, Golem 654. So ni lebih kurang kena darab 2. So ni 1.85 darab 2 almost $4 lah. So I do expect Origin Protocol ambil tempat kedua under business platform. VeChain nombor 1, Origin Protocol nombor 2. Sebab business platform king dia adalah VeChain, tetapi yang nak challenge dia tak ramai. So gap dia sangat besar, 5 bilion, ini 654 juta, sangat besar. So I do expect Origin Protocol untuk naik lah. Tuan-tuan perempuan boleh explore Origin Protocol. Mungkin tuan-tuan puan-puan ada yang jadi seller dekat Shopee ke Lazada ke kan. You boleh explore Origin Protocol. Saya nampak Origin Protocol antara projek yang akan grow lah, grow. Okay, so this is just my sharing lah, my strategi. Tuan-tuan puan-puan nak guna boleh, atau maybe tuan-tuan puan-puan ada strategi yang lebih baik, boleh komen. Boleh komen sebab kita sama-sama belajar juga kan. Okay, so siapa yang belum komen, belum follow, mohon follow YouTube saya. So bulan ni saya nak cuba catch up balik banyak video yang saya nak letak, sebab for the last week ni saya agak kurang sihat. So saya nak catch up balik lah, So insyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Harap semua jaga kesihatan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam kripto.